Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله يناور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan ke atas diri kita semua ini kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah. Serta Allah Subhanahu wa taala kurniakan atas diri kita semua dengan kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk mengikuti pengajian kita bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimah Zahra. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan dan peluang untuk berada pada 10 hari yang terakhir dalam bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi himmah kita, menambahkan lagi mujahadah kita untuk terus menambah baik akan sekalian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dan juga untuk memperbanyakkan akan amalan-amalan soleh di 10 hari yang terakhir, terutama pada malam-malamnya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita semua tergolong dalam golongan orang yang mendapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah untuk kuliah permulaan pada pagi ini kita akan menyambung terlebih dahulu pengajian kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan Al-Fadil Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Untuk kuliah pada pagi ini kita akan masuk kepada bab yang seterusnya dalam kitab ini, iaitu pelajaran yang ke-27. Pelajaran yang ke-27 daripada 30 bab dalam kitab Adab Perempuan ini. Mana kita berbaki lagi 3 bab. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan berbakinya 10 hari lagi ini kita akan dapat khatamkan pengajian kitab Adab Perempuan insya-Allah. Kerana memang kita pun sedia maklum apabila semakin menghampiri kepada akhir di bulan Ramadan, maka lebih banyak urusan dan pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka yang nak menyambut datangnya hari raya.
Namun begitu, janganlah kita semata-mata menyebutkan dengan urusan persiapan sehingga kita meninggalkan kewajipan-kewajipan yang perlu kita penuhi, terutamanya dalam menuntut ilmu. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk pelajaran yang ke-27, adab riyadhah. Adab riyadhah. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-27, adab riyadhah. Adab riyadah, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut dengan riyadah, kalau bahasa Arab ini disebut dengan riyadhah. Dan kalimah Arab yang diguna pakai dalam percakapan bahasa Melayu kita. Jadi apa maksud riyadah? Riyadah ni ada dua maknanya, melihat kepada dua kelakuan. Yang pertama, riyadah dengan maksud segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang, bertujuan untuk menyihatkan badan dan fikiran. Seumpama apa? Seperti bersenam, bermain, berekreasi dan berbagai-bagai lagi lah aktiviti harian yang kita gunakan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan dan fikiran. Ini yang kebanyakannya dilakukan oleh kita dan juga orang-orang awam yang lain. Adapun ada satu lagi makna riyadhah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu riyadhah dengan maksud amalan kerohanian, bertujuan untuk mengawal hawa nafsu, bertujuan untuk merendahkan keinginan-keinginan dunia, supaya dapat membersihkan hati mereka daripada segala sifat-sifat mazmumah, seperti mana yang dilakukan oleh ahli-ahli sufi. Jadi mereka berriyadhah. Jadi bentuk riyadhah mereka tak sama dengan bentuk riyadhah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang biasa ini. Yang mana cara mereka untuk berriyadhah, untuk mengawal hawa nafsu mereka, seumpama dengan memperbanyakkan berpuasa, memperbanyakkan bangun malam, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan dengan melakukan amalan-amalan sunat dan berbagai-bagai lagi perkara yang boleh mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menghilangkan keinginan nafsu syahwat mereka. Itu yang seperti mana kalau kita lihat perbahasan ni banyak dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab-kitab karangannya, di antaranya Ihya Ulumuddin ataupun Minhajul Abidin, dalam Bidayatul Bidayah. Itu di antara riyadhah para salihin, riyadhah orang-orang yang saleh, untuk mereka ini membersihkan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah. Baik. Adapun yang kita nak maksudkan di sini adalah riyadhah yang membawa makna yang pertama tadi, iaitu kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang, bertujuan untuk menyihatkan badan dan juga fikiran. Baik. Jadi dalam berriyadhah tu ada adab-adabnya. Seperti mana yang selalu kita ingatkan, Islam ini datang dengan undang-undang. Dia bukan datang semata-mata apa kita kata ni, membawa ajaran begitu saja, tidak, melainkan dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Islam itu ada undang-undangnya. Maka termasuk dalam undang-undang agama itu ialah adab. Jadi setiap perbuatan, setiap kelakuan, sama ada yang berunsurkan kepada ukhrawi, urusan akhirat, ataupun duniawi, maka ada adab-adab penyempurnaannya. Barang siapa yang melakukan satu-satu perbuatan yang membetuli dengan adab syar'iyah, dengan adab-adab undang-undang Islam, maka dia mendapat perkara tersebut bahagian daripada ibadah yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu terkadang kita lihat ada juga daripada kalangan mereka yang melakukan bentuk perbuatan ukhrawi, yakni bentuk perbuatan ataupun kelakuan ibadah yang dinisbahkan kepada akhirat, tetapi tidak mendapat apa-apa bahagian daripada kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka tidak menjaga adab-adab syariat tu, mereka tak jaga. Dan sebahagian daripada hamba, mereka melakukan perbuatan berbentuk keduniaan, seumpama bekerja, bersukan, berjalan dan sebagainya.
Tetapi ketika dia meraihkan adab-adab syariah, meraihkan adab-adab syariat, adab-adab agama yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang dianggap sebagai pekerjaan dunia itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab tu kita kena tahu setiap perbuatan itu ada adab-adab penyempurnaannya. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan, selain daripada membawa wahyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlakul karimah, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan adab-adab yang elok. Baik, kita lihat apa yang diperkatakan oleh ulama kita ni dalam kitabnya. Dikata adab riyadhah, wabil khusus yang terutama sekali membicarakan tentang perempuan. Kerana kitab kita ni dia membicarakan tentang adab perempuan. Jadi orang perempuan tak ada masalah, nak berriyadhah boleh. Yakni nak memenuhi waktu lapangnya itu dengan perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh menyihatkan badan ataupun fikiran, itu tidak jadi halangan. Di sisi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ni tak melarang. Tak melarang orang-orang perempuan nak keluar berriyadhah ataupun nak beraktiviti sukan dan sebagainya, tak dilarang. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ada perkara-perkara yang perlu dijaga. Ada kita panggil adab-adab kesempurnaan yang perlu diraikan. Jangan kita anggap bahawa Islam ni tak benarkan orang perempuan untuk exercise ke, pergi bersukan ke, nak pergi berjalan-jalan ke. Tak, bukan. Kerana apa? Kerana manusia fitrahnya memang perlukan kepada istirahat, yang perlu kepada aktiviti-aktiviti untuk memenuhi waktu lapang mereka. Jadi agama Islam ni yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang sempurna. Bukan sahaja untuk urusan akhirat, bahkan mengatur kehidupan dunia kita juga ada diterapkan ataupun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Yang pertama dia kata apabila ia perempuan itu hendak riyadhah. Hendak riyadhah di sini dia kata exercise. Bahasa orang putih exercise, maksudnya nak bersenam lah. Apabila dia hendak berriyadhah, yakni beraktiviti dengan permainan, berriyadhah dengan satu-satu permainan, maka hendaklah ia menggunakan permainan yang bersetuju dengan adab perempuan. Itu yang pertama. Walaupun exercise ataupun riyadhah ini dibenarkan, kemudian kita nak bereksersis dengan permainan yang dengan peralatan-peralatan. Permainan dengan masuk peralatan-peralatan, maka hendaklah ia perempuan itu menggunakan peralatan yang bersetuju dengan adab perempuan. Yakni yang bersesuaian dengan adab perempuan, yang bersesuaian dengan sifat-sifat orang perempuan. Janganlah kita memilih permainan yang tak bersesuaian. Permainan yang tak bersesuaian dengan orang perempuan. Contoh apa? Main bola. Itu bukan permainan orang perempuan. Walaupun perempuan sama perempuan sekalipun, tetapi kita kena lihat keadaan permainan tersebut. Kalau kita sama-sama kita tak dilihat oleh orang lain tu, tak ada masalah lah. Tapi kalau memang kita main di tempat yang terbuka dan sebagainya, maka tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kita kena pilih permainan yang bersesuaian dengan adab perempuan, yang memang bersesuaian dengan ciri kelembutan diri seorang perempuan. Sebab apa kita lihat sekarang ini ada orang di atas nama sukan dan permainan sehingga mereka menghalalkan ikhtilat, mereka menghalalkan pencampuran hanya semata-mata kerana permainan, menari, aerobiknya di padang terbuka dan sebagainya, bermain dalam satu padang, bermain dalam satu dewan dan sebagainya, bercampur lelaki dan perempuan. Ini dia panggil sebagai satu perkara yang menyalahi akan adab, menyalahi akan syariat. Nak bermain boleh, sama-sama kamu ikutlah nak main apa pun, tapi ada batasnya. Permainan yang sesuai. Okey. Dan menjauhkan daripada permainan yang tiada layak dengan perempuan. Seperti apa? Seperti permainan yang terkeluar daripada kawasan rumah, yakni bermain di kawasan yang terbuka maksudnya. Kalau permainan tu di kawasan yang tertutup, hanya sama-sama perempuan saja dan tak dilihat oleh orang lain, ikutlah nak main apa pun main lah. Asalkan jangan sampai main permainan yang boleh mendatangkan kecederaan kepada orang perempuan. Tetapi kalau kita bermain permainan yang
yang tak sesuai, dan kemudian kita bermain di luar rumah pula, di tempat yang terbuka, di padang, di tepi pantai ke, di dewan yang terbuka ataupun di lapangan yang terbuka, maka ini termasuk dalam perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tak sepatutnya berlaku. Sebab itulah ulama menghukumkan haram berzumba dan sebagainya bila mereka pamerkan di hadapan orang ramai, dengan pakaiannya yang ketat, dengan terlompat-lompatnya, kemudian dengan lenggok-lenggoknya. Apa yang menjadikan perkara itu salah? Sebab dibuat di kawasan yang terbuka, sehingga boleh dilihat oleh orang lain. Dan terkadangnya tertutup dah, tapi ada pula yang merakam, kemudian disebarkan ke sana kemari. Ini satu perkara keaiban. Bukan saja keaiban, bahkan menyalahi tuntutan syarak. Jadi nak bermain tak ada masalah, tapi kena jaga adab. Jangan sampai kita bermain dengan sesuatu yang tiada layak lah, daripada segala permainan, alat sukan ke ataupun jenis sukan ke, ikutlah apa pun yang tak bersesuaian, maka tak boleh nak dibenarkan. Sebab tu kalau kita lihat dalam aktiviti kesukanan pun, dia ada aktiviti sukan yang memang dikhususkan untuk perempuan dan hanya untuk perempuan, dan tidak pada lelaki. Dan ada sukan yang dikhususkan untuk lelaki, tak dikhususkan untuk perempuan. Contoh kalau orang perempuan, dia ada sukan namanya bola jaring. Kita kata bola jaring. Bola jaring itu masuk aktiviti hanya perempuan saja main. Adapun lelaki memang dikenali dengan bola sepaknya. Kerana ia lebih bersesuaian dengan kerasnya, kasarnya orang lelaki untuk bermain bola. Lepas tu orang perempuan tak sesuai. Jadi dia ada sukan dia yang dikhususkan untuk orang perempuan. Okey, jadi pilihlah permainan yang memang selayaknya untuk orang perempuan. Kerana tubuh orang perempuan tidak tidak dikhususkan ataupun tidak disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti yang terlalu keras. Seumpama orang lelaki. Kerana Allah Ta'ala dah menjadikan fitrah perempuan yang lembut ini dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk dirinya. Adapun lelaki dengan sifat kerasnya itu dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan diri dia. Okey, jadi yang pertama dia kata nak beriadah boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan menggunakan permainan ataupun peralatan yang bersesuaian dengan adab seorang perempuan, dan janganlah kita banyak beraktiviti yang mana dengan permainan itu sehingga boleh dilihat oleh orang lelaki ataupun dilihat oleh orang luar, sehingga boleh menimbulkan kata-kata dan celaan yang tidak molek. Okey, sebab bila dah bermain ni, terkadang orang perempuan tak sedar, ada yang memerhatikan. Terkadang bila kita bermain ke dan sebagainya, hatta kita kata jogging ke dan sebagainya, bila di tempat awam ni, orang memerhatikan keadaan diri kita. Ada setengahnya mata tu dia memandang kepada tempat yang tak sepatutnya dipandang lah. Melihat kepada perempuan terkadang dengan seluarnya, dengan bajunya dan sebagainya. Itu semua kita panggil sebagai membuka kepada pintu kemaksiatan. Sebab tu dilarang oleh para ulama. Nak bermain boleh, tapi jangan beraktiviti yang berlebih-lebihan di luar rumah. Yang kedua, adab beriadah ini, janganlah ia perempuan itu menghampiri kepada perhimpunan bunyi-bunyian dan penyanyi-penyanyi. Ni. Nak beriadah, umpama contohlah kita nak keluar daripada rumah, nak beristirahat, nak menenangkan fikiran, maka dia kata janganlah kita bawa diri tu umpama orang perempuan menghampiri kepada perhimpunan yang adanya penyanyi-penyanyi, bunyi-bunyian ataupun apa-apa perkara yang kita kata tak bersesuaian dengan tuntutan syariat. Umpama contoh pergi ke konsert ke, pergi mendengar apa kita panggil ni, orang berkaraoke ke, ataupun ada hiburan-hiburan yang melampau-lampau. Itu semua perkara yang tak sepatutnya kita pergi. Tak sepatutnya seorang perempuan tertumpu di situ. Itu bukan tempat untuk beriadah, untuk menenangkan fikiran. Semakin bertambah kusut kepala adalah kita pergi tempat tersebut. Dan kerana apa? Dia kata jangan menghampiri kepada perhimpunan bunyi-bunyian dan penyanyi-penyanyi, kerana terkadang terdengar perkataan yang tiada layak mendengar akan dia. Sebab apabila kita pergi tempat-tempat macam ni, orang yang menyanyi tu terkadang mereka melontarkan ataupun melagukan ataupun menyanyikan seni kata ataupun lirik yang tak sesuai didengar, terutama kepada anak-anak kecil. Kita bawa pergi dengar konsert waktu dia baru peringkat umur 10-12 tahun, penyanyi lelaki pula ataupun penyanyi perempuan. Waktu nyanyiannya pula lagu memuji lelaki, memuji perempuan, mengangkat-angkat keduniaan dan sebagainya. Jadi ini sesuai tak untuk didengar oleh anak tu? Tak sesuai. Tak sesuai.
Kenapa itulah perkataan yang tak layak dia dengar. Kerana pada peringkat yang macam ni, sepatutnya mereka membesar dengan mendengar perkataan-perkataan yang baik. Mereka mendengar seumpama orang bertaranum ke, orang baca Al-Quran ke, orang kita kata berqasidah ke, orang mengajar ilmu ke, itu yang sepatutnya dia dengar. Itu yang sepatutnya kita berikan kepada anak-anak kita. Bukannya suruh mereka mendengar nyanyian-nyanyian yang melalaikan. Kerana terkadang bila menghampiri ke tempat-tempat tersebut, terdengar perkataan yang tiada layak mendengar akan perempuan. Okey. Akan perkataan kerana menyusahkan perasaan. Kerana perkataan yang tiada layak ni terkadang dia mendatangkan was-was, dia mendatangkan serabut pada perasaan. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab Penawar Pagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, dia kata perkataan ini dia umpama makanan yang terkadang memberi manfaat dan terkadang memberi mudarat. Dia perumpamakan seumpama makanan. Makanan, ada makanan yang memberi manfaat pada tubuh dan ada makanan yang memberi mudarat kepada tubuh. Begitu juga dengan perkataan. Ada perkataan yang memberi manfaat pada diri orang yang mendengar, dan ada perkataan yang boleh memberi kemudaratan kepada orang yang mendengar. Jadi perbezaan di antara makanan dan juga perkataan ini, adapun makanan kalau dia memberi mudarat pada tubuh, kekalnya tak lama. Apabila kita makan sakit perut, lepas tu kita buang air besar, dia akan hilang kesan daripada makanan tersebut. Mana tak lamalah dia kekal dalam tubuh kita. Nak dibandingkan dengan perkataan, terkadang kekalnya perkataan dalam diri seseorang tu lebih lama berbanding daripada makanan. Jadi perkataan yang buruk seumpamanya apabila didengari, dia memberi kesan yang sangat lama dalam diri seseorang. Dia akan sehingga mempengaruhi keadaan diri seseorang itu. Perkataan yang baik pun begitu juga. Apabila perkataan yang baik didengari, memberi kesan yang lama pada diri seseorang. Muhammad memberi kesan pada diri seseorang. Sebab tu kita kena pastikan telinga kita ni hanya mendengar perkataan-perkataan yang baik, yang akan memberi kesan yang baik pada diri kita. Pada diri kita. Kenapa? Kerana perkataan itu dia akan menyusahkan perasaan, ini akan membimbangkan perasaan kita sehingga menimbulkan rasa serabut, was-was dan sebagainya. Okey. Istimewa pula setengah daripada perkataan itu merupakan fikiran, yakni fikrah. Fikiran yakni fikrah, dan mendatangkan bekas, yakni kesan yang tiada baik kepada dirinya yang suci, kepada diri perempuan yang suci. Benar kita lihat. Cuba kita lihat senario yang berlaku di tempat kita sekarang ni. Bagaimana orang-orang perempuan di zaman kita sekarang ini terpengaruh dengan penyanyi-penyanyi. Sehingga ada di antara mereka tu buat pula satu kumpulan, sehingga mereka menyatakan kumpulan mereka itu berakidah dengan artis-artis tertentu. Umpama contoh artis Korea dan sebagainya. Sehingga mereka merubah kalimah syahadah, kemudian mereka merubah perkataan-perkataan mereka, menyanjung golongan-golongan ni. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan ni lah. Selain daripada terpengaruh dengan para serupa, mereka terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang dinyatakan. Itu kesan. Kenapa? Kerana sebahagian daripada perkataan yang disebut oleh penyanyi-penyanyi, terutama di luar sana, daripada golongan orang-orang yang bukan Islam, mereka bukan sekadar menunturkan nyanyian. Tak. Di sebalik nyanyian mereka itu ada fikrah yang mereka bawa, ada fahaman yang mereka bawa. Sehingga ada sebahagian daripada perkataan-perkataan mereka itu mengandungi perkataan-perkataan seruan seumpama ahli sihir, yang apabila orang mendengar, mereka akan terpengaruh dan hati mereka akan lekat kepada orang yang menyanyi itu. Ini banyak berlaku. Kalau kita perhatikan daripada lirik yang disebutkan oleh artis-artis yang di luar sana, perkataan mereka itu seorang menghantui kehidupan orang, sehingga ada yang tertarik. Bagaimana mereka boleh tertarik sedangkan mereka tidak memahami? Seumpama bahasa Korea ke, ada sebagainya bukan faham pun, bahasa orang putih ke, bahasa Cina dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh tertarik? Kerana perkataan yang diungkapkan itu termasuk sebahagian daripada kalimah-kalimah sihir yang boleh mempengaruhi orang. Umpama orang baca mantra kan, bukan dia faham pun, dia buat mama, tapi orang jadi pening. Orang jadi hayal, orang jadi terpukau. Begitu juga dengan perkataan dan nyanyian-nyanyian daripada orang-orang yang di luar sana. Mereka bukan sekadar menyanyi saja. Tak. Jangan kita anggap bahawa orang-orang yang di luar sana, dan ada sebahagian daripada kita di sini, orang Melayu kita sendiri pun, bukan sekadar nyanyian
bukan sekadar untuk menghiburkan, tak. Sebaliknya mereka ada maksud untuk menarik golongan yang mendengar itu bersama dengan mereka. Sehingga inilah timbulnya akidah kumpulan nilah, akidah nilah, black metal dan sebagainya. Ini semua kerana apa? Kesan daripada mendengar. Sebab tu ulama telah menyatakan daripada dulu lagi, orang yang menuntunkan perkataan-perkataan melalui nyanyian ni sebenarnya mereka seumpama menyeru. Menyeru seumpama orang suka. Kita lihat umpama lagu-lagu Melayu, bila mereka menyebutkan nama-nama perempuan tu kan umpama seruan kepada perempuan. Jadi kita yang dengar ni pun terseru-seru, terpuja-puja nama perempuan. Ini kena hati-hati. Sebab tu jangan kita dedahkan anak-anak kita mendengar kita kata ni bunyi-bunyian dan juga nyanyian-nyanyian yang tidak berfaedah lagi tidak bermanfaat ini. Ini kena hati-hati. Musibahnya besar. Kita lihat anak-anak Melayu kita beragama Islam sendiri, sehingga mereka lupa bahawa mereka itu orang Islam. Apabila ada di hadapan mereka itu artis-artis pujaan mereka, tanpa segan silu dicalamnya, dipeluknya, diciumnya dan sebagainya. Ini kan salah satu daripada kelakuan yang paling buruk. Beberapa tahun yang lepas kita ditontonkan dengan beberapa orang daripada muslimat kita yang dipeluk oleh artis Korea di atas pentas dengan bertudungnya, kemudian dicium dahinya, seolah mereka ni seolah seumpama terpukau. Kenapa? Inilah di antara kesannya mereka terpuja dengan nyanyian-nyanyian dan juga para serupa daripada artis tersebut. Ini kita kena hati baik-baik. Hati-hati. Anak-anak kita jangan didedahkan. Kerana pada peringkat kecil ni mereka dah akan mula terpengaruh. Sehingga mereka ni dipalingkan daripada uswatun hasanah yang sebenar. Sehingga mereka tak nampak lagi dah Rasulullah. Mereka tak nampak dah Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah. Mereka tak nampak dah daripada pahlawan-pahlawan yang hebat daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? Mereka telah terpukau. Terpukau dengan hiburan, mereka terpukau dengan artis, mereka terpukau dengan nyanyian-nyanyian orang yang menyanyikan. Kerana itulah ditegah. Nak berhibur, nak menenangkan fikiran, maka ada perkara yang ataupun ada cara yang dibenarkan oleh syarak. Bukanlah nyanyian yang sepenuhnya tak boleh didengari, ada, tetapi kita kena lihat bentuk nyanyiannya dan juga ungkapan kata-katanya. Yang mana yang kita boleh dengar. Kalau nyanyian itu umpama nasyid, berqasidah yang memuji kepada Allah, yang memuji kepada Rasulullah, yang memuji kepada akhlak-akhlak karimah dalam Islam ni, maka yang itulah patut kita dengar. Itu yang sepatutnya kita pertontonkan, yang kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Tetapi kalau dalam nyanyian tu berunsur kepada memuji keduniaan, memuji kepada perempuan, memuji kepada lelaki, sampai ada terkadangnya merendahkan martabat perempuan, terkadang mengangkat terlalu tinggi martabat lelaki dan sebagainya. Ini di antara perkara yang tak sepatutnya kita beri dengar kepada anak-anak kita. Ada? Sebab tu dia kata istimewa pula setengah daripada penyanyi-penyanyi ini ataupun daripada perkataan-perkataan nyanyian itu merupakan fikiran, yakni fiqrah. Fiqrah dan mendatangkan kesan yang tiada baik kepada dirinya, kepada diri perempuan yang suci itu. Sebab setiap anak ni dilahirkan di atas jalan fitrah, bersih. Maka ibu bapa itulah yang mencorakkan anak-anak itu membesar menjadi siapa. Nabi kata setiap kelahiran itu lahir dengan fitrah. Maka ibu bapa itulah yang mencorakkan sama ada anak itu membesar sebagai Nasrani ke, Majusi ke, ataupun Yahudi ke, maka ibu bapa itulah. Jadi di antara bentuk doktrinisasi, bentuk doktrin ke atas anak-anak ni, antaranya mereka buat ni lah kumpulan-kumpulan tertentu, penyanyi-penyanyi tertentu, pelakon-pelakon tertentu, supaya daripada kecil ni manhaj dan pandangan mereka tu dah kepada orang-orang ni dah. Yang kecilnya dia dihiburkan dengan kartun-kartunnya, dengan superhero yang karut dan sebagainya. Superhero yang boleh terbang tapi pakai seluar dalam di luar dan sebagainya, sampai yang tu pun dipuji. Sehingga mereka tak nampak kepada siapa? Perwira-perwira yang sebenar daripada kalangan Nabi dan Rasul dan kalangan sahabat Nabi SAW. Kita kena jaga baik-baik dah. Kerana fikrah anak kita jangan sampai dikotori daripada kecil lagi. Nanti mereka akan membesar dalam keadaan yang tidak elok. Okey, baik. Yang ketiga, sayujianya melebihkan permainan yang sederhana lagi yang mendatangkan cergas. Ini diberi pilihan. Kalau nak bermain, maka carilah permainan yang sederhana tetapi boleh mendatangkan kecergasan pada tubuh.
Antaranya apa? Berjoging tu di antara aktiviti yang baik. Bersenam yang ringan dan sebagainya. Ataupun kalau kita lihat permainan kanak-kanak kalau masa kecil dulu, orang main tali skipping itu, dia sama-sama dia lah. Dia pun tali skipping tu zaman muda-muda dulu kan. Tu antara aktiviti yang boleh main lah. Ataupun kalau budak-budak kita main ting, main lompat-lompat dan sebagainya. Tapi dengan syarat kita jaga pergaulan tu. Jangan sampai mereka bercampur dengan lelaki dan perempuan. Biar dia main perempuan sama perempuan. Jangan kita campurkan lelaki dan perempuan. Okey. Sayujinya melebihkan permainan yang sederhana, mana jangan berlebih-lebihan. Lagi yang mendatangkan cergas, yang boleh mendatangkan kesihatan. Seperti apa dia kata? Contohnya seperti permainan senam. Kita bersenam. Buat regangan daripada kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Kemudian kita berjalan ataupun kita berlari sedikit atau memadalah. Kerana iaitu senam ni merajinkan tubuh dan menajamkan akal. Itu keperluan bersenam. Keperluan bersenam. Kerana apa? Kalau dengan memperbanyakkan bersenam, tubuh kita jadi rajin dan juga akal kita menjadi cergas. Sebab itulah kita kena jaga baik-baik. Anak-anak kita sekarang ni, mereka dah tak minat dengan aktiviti di luar. Maksudnya apa? Mereka lebih beriadah di dalam rumah. Masuk dalam rumah ni macam mana? Mereka hanya beraktiviti dengan telefon mereka, beraktiviti dengan game, beraktiviti dengan TV, beraktiviti dengan macam-macam lah alat-alat media sekarang ni. Sehingga mereka itu tak lagi beraktiviti seperti mana kanak-kanak kecil dahulu. Sebab tu kita kecil dulu aktivitinya dengan berbagai-bagai permainan di luar rumah kita lah. Dengan main gala panjangnya, atau di antara permainan lah waktu kecil dulu. Ting-tingnya lagi, kemudian lomba larinya lagi, tarik upihnya lagi, macam-macam permainan di luar. Sekarang kita lihat aktiviti itu semakin kurang. Kerana tu bila aktiviti yang seumpama tu banyak dilakukan, dia akan mencerdaskan tubuh. Tubuh kita jadi rajin nak buat kerja dan sebagainya, jadi cepat, dan akal juga menjadi cerdik. Tapi berbeza di zaman kita sekarang, anak-anak jadi malas. Nak buat ni rasa lemah, masih jadi tak kuat dan sebagainya. Apa? Kerana itulah mereka menghabiskan waktu hanya dengan aktiviti di rumah, baring, tengok telefon, tidur, makan, baring, tengok telefon, tidur, makan. Itu je lah aktiviti. Sehingga akal pun jadi sembab. Akal pun menjadi tak cerdas. Okey, itu kena jaga baik-baik. Kita kena bagi anak-anak kita tu supaya mereka ni beraktiviti dengan berbagai-bagai aktiviti sedari kecil. Daripada dia dah mula untuk pandai merangkak dan sebagainya, dah pandai nak mula main-main dan sebagainya, jangan kita sagulkan ataupun jangan kita berikan kepada dia tu alatan-alatan media dengan tujuan untuk mendiamkan dia daripada bising dan sebagainya. Jangan diajar. Nanti dia akan membesar dalam keadaan yang tak sesuai dengan fitrah keanak-anakannya. Anak-anak main pasir tu biasa. Anak-anak pecahkan pasu tu biasa. Anak-anak melompat sana kemari itu biasa. Itu aktiviti yang bagus untuk anak-anak waktu kecil. Semua kita kawal. Kita kawal dia. Mana yang boleh main, mana yang tak boleh main. Mana yang berbahaya, mana yang tak berbahaya. Okey? Biar. Jadi anak yang sedari kecil ni semakin cerdik, semakin cergas, dia bergerak ke sana kemari, dia akan lebih cerdik. Akalnya akan lebih terbuka kerana dia akan explore. Sebab dia bila dah banyak tempat dia main ni, dia akan tengok ni pelajaran baru dia. Jadi dia akan tahu tempat yang tinggi ataupun tempat yang rendah. Itu tujuannya. Tapi kalau kita daripada kecil tu, kita celik mata, pandainya nangis, mau bagi telefon, senyap. Senyap. Waktu nanti tidur bagi makan. Waktu dia sedar lagi punya, bagi telefon, senyap. Lama-lama gitulah kehidupan dia. Nampak dia tak seperti kanak-kanak yang lain. Baik. Kena jaga baik-baik. Kena beri peringatan. Dan yang seterusnya, yang keempat, janganlah sangat mencintai akan permainan atau mengekalkan dia. Janganlah sangat mencintai akan permainan. Jangan suka sangat kepada bermain ataupun mengekalkan dia. Bab main tak boleh tinggal. Kalau main ni tak boleh tinggal. Jadual tetap tu lah. Kenapa? Kerana dah suka sangat dengan mainan. Mana jangan sampai terlalu kita ni jatuh cinta kepada permainan, sehingga nak tinggal jadi tak boleh. Umpama contoh tu lah, saya kata tadi, permainan yang berada dalam telefon kita ni, tu kan kalau orang dah suka sampai nak tinggal pun tak boleh. Makan minum pun tak kadang. Tidur malam pun tak dah. Kenapa? Dengan sibuk permainan tu. Okey. Baik. Dia kata janganlah sangat mencintai akan permainan atau mengekalkan dia permainan tu. Supaya apa? Supaya tiada menjadi adat kepadanya, supaya tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupannya.
maka susahlah ia hendak meninggalkan kelak. Jadi susahlah nak tinggal. Dan yang demikian terkadang membawa kepada kerosakan dan kehinaan. Sungguh, contohnya telefon lah. Sungguh saya suka ambil contoh telefon. Bila anak-anak dah lekat dengan telefon, susah nak tinggal. Ambil ngamuk, ambil ngamuk, ambil ngamuk. Dan terkadang sampai mana kita kata merosakkan diri sendiri sehingga menjauhi daripada percampuran. Kalau dah pegang telefon tak cara orang dah. Orang datang rumah ke, orang berziarah ke, dia pergi jalan ke. Kalau dia pergi rumah orang pun tak cara mana dah. Ni lagi nak air raya ni kita tengok aktiviti dengan telefon. Masing-masing tangan ada telefon. Terkadang bukan kata anak-anaknya sampai ke orang tua. Apa faedahnya kita berziarah ke rumah orang kalau kita sibuk main telefon kita, baik duduk kat rumah. Anak-anak begitu juga, bawa pergi berziarah tapi dia duduk di celah nu seorang, bucu nu seorang, bawah tangga seorang, dalam kereta seorang. Sebab apa sibuk ke main? Kenapa sibuk ke main? Sebab tak boleh nak tinggal lah. Dah jatuh cinta kepada benda tersebut. Jatuh cinta kepada tersebut. Jadi ni satu kerosakan pada diri dan menimbulkan kehinaan. Hinalah perbuatan macam ni. Lagi kalau orang tua kita tengok orang tua betul lah. Bagaimana mereka kalau bersama, mereka tak pegang telefon. Duk seronok bual sama dia, boleh cerita daripada dulu sampai sekarang. Jadi conversation ataupun perbualan antara mereka tu banyak. Adapun zaman kita sekarang tanya sepatah dua betul sibuk pegang telefon. Ini benda yang kita kena cermati. Sebab tu janganlah sampai kita jatuh cinta kepada media sosial ataupun jatuh cinta kepada smartphone dan sebagainya. Ini satu kemudaratan atas diri kita. Bukan kata pada anak perempuan saja, pada diri kita semua. Dia kena berpada-pada. Bila dah suka tu payah nak tinggal. Okey. Yang kelima, manakala ia perempuan masuk ke rumahnya, rumah perempuan tu lah, bersama-sama dengan taulan-taulannya, yakni rakan-rakannya, maka janganlah ia memilih tempat yang ia bersetuju. Bila dia bawa rakan-rakannya pergi ke rumah, janganlah dia menentukan tempat yang dia suka saja. Tetapi hendaklah ia mengikut kesukaan taulan-taulannya apabila diserahkan kepadanya pada memilih. Kalau pergi ke rumah, bawa kawan pergi ke rumah, kemudian kawan-kawan dia kata ikutlah nak ke mana pun, nak main sini ke, nak kat situ ke, jangan kita bawa pergi tempat yang kita suka, tapi kita serah pada kawan-kawan kita. Ikutlah awak nak main kat mana, pucu sana ke, bawah tangga ke, bawah rumah ke, tak apalah, kita sama-sama. Tu adab dia. Maka hendaklah, kalau dia diberi pilihan juga, maka hendaklah ia memilih tempat yang layak dengan dia, dengan perkumpulan tersebut. Jangan kita bawa main tempat ibu bapa kita, dalam bilik ke dan sebagainya. Tu tak sesuai. Tempat makan ke dan sebagainya, tu tak sesuai. Kena kita kata bermainlah di ruang yang terbuka, depan rumah ke, ruang tamu ke dan sebagainya. Tu tempat yang betul. Jangan bawa main dalam rumah. Dalam rumah tak sesuai lah, mak ayah nak rehat dan sebagainya. Lagipun di dalam rumah kita ni adalah rahsia rumah kita. Jangan bawa kawan-kawan masuk ke dalam rumah, melainkan ada kawasan yang memang bersesuaian untuk kita bawa rakan-rakan kita tu masuk. Okay. Yang keenam, tiadalah patut pada ketika bersiar-siar. Tiadalah patut ketika bersiar-siar itu, yakni ketika keluar nak beriadah tu, bersama dengan kanak-kanak yang jahat tingkah lakunya. Kerana apa? Kerana memeliharakan kemuliaan dan kesempurnaan adabnya. Bila kita keluar daripada rumah, anak-anak keluar daripada rumah, terutama perempuan, pastikan keluar itu bukan bersama dengan rakan-rakan yang jahat tingkah lakunya, yakni rakan-rakan yang buruk akhlaknya. Mana pilihlah dengan siapa kita nak keluar tu. Dengan siapa kita nak bermain tu, di luar rumah tu kita kena pastikan siapa kawan-kawan kita. Tujuannya untuk apa? Memelihara kemuliaan dan kesempurnaan adabnya, supaya diri kita tu terjaga, kehormatan diri tu terjaga, dan adab sebagai seorang perempuan itu terpelihara. Kerana terkadang apabila kita keluar dengan rakan-rakan yang tak baik akhlaknya, dia buat, maka kita akan terpengaruh. Dan terkadang pandangan orang melihat salah seorang ataupun kumpulan yang kita ikut tu, kumpulan yang memang orang kenal akhlak mereka tak baik, tiba-tiba kita bersama dengan dia, tak pasal-pasal kita pun akan dipandang dengan pandangan kehinaan.
daripada orang tersebut. Kerana setiap orang tu dinilai daripada siapa dia bersahabat. Kalau dia bersahabat dengan orang baik, orang akan kata dia baik. Kalau dia bersahabat dengan orang jahat, orang akan kata dia jahat. Sebab tu kita kena pastikan siapa sahabat kita, terutama orang perempuan, sebelum keluar daripada rumah untuk bersiar-siar. Okey. Dan yang seterusnya, apabila ia bersiar-siar di dalam kebun orang lain, maka janganlah memetik akan satu pun daripada bunga-bungaan atau buah-buahan dengan tiada kebenaran. Kerana apa? Kerana yang demikian itu, yakni memetik bunga dan buah-buahan, dibilangkan setengah memetik bunga dan buah-buahan tanpa kebenaran itulah dibilangkan setengah daripada sifat pencuri. Itu termasuk dalam kelakuan orang yang mencuri. Mencuri ni apa? Kita mengambil hak orang lain tanpa pengetahuannya di belakangnya. Walaupun bunga di taman, jalan di taman, kan taman tu kita tumpang lalu je, tumpang untuk beriadah, berjalan dan sebagainya. Jadi bunga-bunganya jangan dipetik, ataupun ada buah-buahan dan sebagainya. Buahnya jangan diambil, kerana itu bukan hak kita. Itu kita kata nisbah bunga dan buah, apatah lagi barang-barang lain. Kalau kita terjumpa barang-barang lain tu, kalau kita ambil untuk kita pastikan boleh disimpan di tempat yang baik, sebelum kita serahkan kepada orang yang sepatutnya, polis dan sebagainya, itu tak apa. Kalau kita tahu ni kalau biar sini, orang lain akan ambil, mungkin berlaku kehilangan, kecurian dan sebagainya. Jadi kita ambil tujuan untuk apa? Untuk pelihara, bawa pergi tempat-tempat tertentu, penguasa ke, jaga ke dan sebagainya, untuk memastikan barang tu sampai kepada pemiliknya, itu tak apa. Tapi kalau memang tujuan ambil tu untuk kita miliki, tu tak boleh. Itu termasuk dalam perbuatan mencuri. Okey. Ini bukan sekadar pergi kebun sajalah. Kalau kita bermain di rumah orang pun macam tu juga. Bila kita bermain di rumah orang, di rumah rakan kita, jangan kita mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Terkadang bila kita bermain ni, kita seronok tengok rumah kita tak ada, kita tengok ada barang orang tu molek je, kita pun ambil senyap-senyap bawa balik. Ni satu kelakuan yang tidak baik. Termasuk dalam kelakuan akhlak yang buruk, dihukumkan sebagai orang yang mencuri. Sebab tu kita sebagai ibu bapa kena nasihat anak-anak kita. Kalau bermain di luar, pastikan jangan mengambil hak orang, jangan melihat apa yang tak patut, jangan bercampur dengan golongan-golongan yang tak elok. Ini nasihat yang kena ingatkan, supaya anak tu dia tahu. Anak dia tahu apa yang patut mereka buat ketika keluar daripada rumah, dan apa yang tak patut mereka lakukan. Dan yang terakhir untuk hari ini, bermula riyadhah, yakni exercise itu setengah, yakni sebahagian daripada kehendak bagi memeliharakan kehendak kesihatan. Apa tujuan exercise? Apa tujuan kita berriyadhah, bersenam dan sebagainya? Di antara tujuannya untuk memelihara tubuh kita, untuk menyihatkan tubuh kita. Kerana iaitu menajamkan fikiran dan menarik gerak-gerak tubuh, lagi menolong kepada peredaran darah dan menghancurkan makanan, dan membukakan lubang-lubang bulu roma oleh peluh yang keluar itu. Itu di antara tujuan kita berriyadhah, untuk menyihatkan tubuh kita dan juga menajamkan akal fikiran ni. Mungkin kita sibuk dengan kerja dan sebagainya, terperap di rumah dan sebagainya. Jadi bila ada aktiviti senaman ni, dia akan membuka akal fikiran kita, dan juga dapat menggerakkan tubuh. Sendi-sendi kita ni dapat dilonggarkan, yang mana sengal dapat diperbetulkan, dapat membakar lemak dan sebagainya, dan juga dia dapat melancarkan peredaran darah. Makanan-makanan yang tak lancar ataupun tak hancur tu dengan sebab makan dapat dihancurkan. Kemudian kulit kita ni pun akan menjadi sihat. Kenapa? Lubang-lubang peluh ni terbuka, peluh keluar tu dia mengeluarkan kotoran-kotoran. Tu jadi tubuh kita semakin bertambah sihat. Tu di antara tujuan riyadhah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada riyadhahnya. Sama ada berriyadhah dengan menunggang kuda, dan terkadang Rasulullah dengan isteri-isterinya pun ada aktiviti berlari bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah. Mana adalah aktiviti riyadhah tu. Jadi riyadhah yang membetuli dengan sunnah dan membetuli dengan syariat, itu dibenarkan. Okey, itu kita kena ingat, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung nanti pada kuliah yang lagi akan datang. Masih banyak lagi berkenaan dengan riyadhah ni, sebelum kita masuk pada adab yang lain. Okey, lepas ni insya-Allah kita akan sambung lagi satu pengajian, tambah dua lagi pengajian kitab, iaitu kitab Fiqhul Ibadat dan juga kitab Al-Ibanah, insya-Allah. Kita ni kita tutup dulu, wallahu a'lam.